Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam bab rukun-rukun semai lagi. Bab dalam rukun yang keempat ni bab Fatihah lagi, tapi walaupun bicara rukun ia kait habislah dengan sunnah-sunnah yang berkaitan, sunat-sunat berkaitan dengan surah Fatihah ni tak. Lepas tu kita nak bincang sikit sunat memohon rahmat dengan membaca, kalau jumpa ayat-ayat rahmat kita sunat mohon rahmat dengan membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Minta rahmat daripada Allah lah. Ampunilah aku dan berilah rahmat kepada aku, wahai sebaik pemberi rahmat. Tak kala membaca ayat rahmat. Apabila kita mendengar ayat rahmat, kita baca ayat ni lah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Khairur rahimin. Ya, ni kita ketika kita dengar ayat-ayat rahmat. Bila kita dengar ayat-ayat rahmat, contohnya ginilah, seperti contohnya inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Ini contoh ayat-ayat rahmat. Kita bacalah Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan sunat bila kita baca doa agar dilindungi oleh Allah Ta'ala, kita mohon perlindungan daripada azab. Tak dengan membaca umpamanya Rabbi a'izni min azabika. Rabbi a'izni min azabika. Kita minta tolonglah aku, selamatkan aku daripada azab kau lah. Dikala mendengar ayat yang berbunyi, contoh-contohnya kita mendengar ayat-ayat azab, tak kala membaca ayat azab seperti haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Rabbi a'izni min azabika, kita baca apabila kita dengar ayat-ayat yang cerita pasal azab-azab neraka ke apa ni lah. Lepas tu tak kala membaca ayat tasbih, kita baca subhana rabbiyal azim deh. Subhana rabbiyal azim tak kala kita dengar ayat membaca tasbih subhana rabbiyal azim, tak kala membaca ayat-ayat tasbih seperti fasbih bismi rabbikal azim. Dengar ayat Quran kita baca ketik mai baca ke fasbih bismi rabbikal azim, kita boleh baca subhana rabbiyal azim deh. Dan sunat membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tadi fasbih bismi rabbikal azim tu akhir surah Fatin ni. Seperti mana ni? Dan tak kala membaca akhir surah Fatin dan akhir surah Al-Qiyamah. Akhir surah Fatin dan akhir surah Al-Qiyamah ni, kita boleh baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Di akhir surah Watin dan akhir surah Al-Qiyamah ni, kita boleh baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Gitulah. Dan sunat tak kala membaca akhir surah Al-Mursalat. Kita baca apa? Amanna billah. Gitulah, amanna billah kalau kita baca surah Al-Mursalat. Akhir surah Al-Mursalat ni kita baca amanna billah, kita beriman dengan Allah. Dan sunatkan membaca seperti yang terangkan di atas bagi imam dan yang solat sendirinya, iaitu Malik belakang dah. Yang ia sendiri membacanya dan makmum yang mendengarkan baca imamnya.
atau bacaannya sendiri pada yang disunatkan bagi makmum bacanya. Jadi semua tu siapa dengar gapo dia boleh baca lagi tu dah. Lepas tu demikianlah juga disunatkan bagi orang tidak solat membaca tidak membaca yang seperti itu pada setiap kali mendengar ayat yang dikemukakan di atas, dan sunat menyaringkan suara membacanya pada solat bacaan nyaring. Jadi orang tak semaya pun boleh agak baca gini, bukan orang semaya saja. So lepas tu kalau orang baca nyaring pun sunat juga baca nyaring, kata dah. Lebih ke gitu dah. Dan disunatkan pada setiap solat mengucapkan takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain dah. Ni baca takbir intiqal, kerana berpindah satu rukun kepada rukun yang lain. Maka hendaklah ia bertakbir tak kala berpindah kepada rukuk dan sujud. Nak rukuk dan sujud dia baca takbir dia. Dari sujud dan tak kala berpindah daripada sujud pada duduk ni, atau berdiri, atau daripada tasyahud awal kepada berdiri. Dan sunat memulai takbir intiqal tu permulaan tunduknya kepada rukuk. Start nak tunduk tu Allahu Akbar dulu kepada rukuk atau sujud, atau permulaan bangkitnya ni daripada tasyahud awal. Maksudnya start pergerakan lah. Dan sunat melanjutkan takbir intiqal itu pada lama al-jalalah hingga sampai kepada rukun yang kemudian. Jadi lama mana kita nak sebut Allahu Akbar ni, dia kata siapa ke sudah pergerakan dah. Dan jika duduk istirahat sekalipun, supaya tiada sunyi satu suku daripada sembahyang pada zikir melainkan pada i'tidal, maka hendaklah dibacakannya sami Allahu liman hamidah. Artinya menerima kerana Allah Ta'ala akan puji orang yang membaca dia, sama ada ia imam atau yang sembahyang seorang dirinya, atau makmun, atau membaligh, atau lainnya. Jadi hal lain itu semua baca Allahu Akbar, kecuali maksudnya i'tidal kita baca sami Allahu liman hamidah. Kiranya Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Tak kira yang imam, tak kira dah dia baca suara dia, suara jadi makmum, dia membalik pun baca sami Allah liman hamidah. Dia ada khilaf sini ya. Ada dalil hadis pun ada lah. Ada hadis, kita tengok sahih hadis tu. Kalau imam baca sami Allah liman hamidah, makmum baca rabbana walakal hamd. Gitulah ada. Allahumma rabbana walakal hamd, macam-macam riwayat lah. Ada gitu lebih kurang, tapi Imam Syafi'i dia faham hadis tu. Dia macam-macam lah, ada ulama faham. Ulama hadis bukan Imam Syafi'i saja, ramai juga yang kata tidak semata-mata tidaklah tak imam baca sami Allah liman hamidah, makmum baca rabbana lakal hamd. Tak imam pun kena baca sami Allah liman hamidah juga ni. Rabbana lakal hamd tu sambung juga, kena baca juga sami Allah liman hamidah dah. Ada bahan lah. Jadi cara faham hadis tu macam-macam lah. Tapi kalau pergi faham nampak zahir biasa tu, nampak macam tak imam saja sami Allah liman hamidah, makmum hanya baca rabbana lakal hamd. Tak apalah, dua-dua tu ada pendapat yang kuat jugalah dua-dua tu. So laginya perbincangan tak ada dah. Kita berpindah Allahu Akbar tu panjang mana baca ni. Ada ulama qiraat nigal tu tak suka juga. Dia kata kena Allahu tu bukan panjang, kena pendek je Allahu Akbar ni. Tapi dibantahlah ulama fiqh biasanya kata tu tajwid biasalah baca Quran ke apa. Tapi kalau dalam segi azal apa tak lagi dah nah. Ada mak qiraat ke apa ni kata Allahu Akbar tu pendek dah. Allahu Akbar tak boleh panjang dah. Adalah bahan ada setengah kata boleh juga fiqh kata boleh. Dia tak terikat sangat dengan hukum tajwid situ dah. Kita juga takbir intiqalat, takbir perpindahan ni. Ramai juga dalam fiqh kata tak terikat dengan hukum tajwid, boleh panjanglah Allahu Akbar nak pindah rukuk dah.
Tambah-tambah nak suruh dengar makmum dah. Gitulah cerita je dah. Tak apalah khilaf, kita nak tahu je kot dah. Kalau nanti kita dengar ustaz mana ajar kata tak boleh panjang tu ada sebab lah. Ada. Okey, tu habislah rukun yang keempatnya. Kita masuk rukun yang kelima dah. Baca bab Fatihah, tapi termasuklah sunat-sunat pun dia baca sekali dah. Rukun semayang ni Fatihah. Rukun dah, tapi berkaitan dengan dia tu panjanglah bacanya. Lepas ke suruh-suruh berbicara dah. Okey, rukun yang kelima. Rukun yang kelima ialah rukuk. Dan telah terdahulu perintah rukuk semayang ni berduduk dah. Maksudnya bagi orang yang solat berduduk pun kena rukuk juga dah. Dan sekurang-kurangnya rukuk bagi orang yang bersolat berdiri ialah dengan menunduk sekira-kira dua telapak tangannya yang panjangnya normal sampai kepada kedua lututnya. Tanda dia boleh rukuk betul tak. Kalau dia pergi kepala lutut tu betul lah. Kalau tak sampai kepala lutut dia pergi tak betul lagi lah. Paling kurang sentuh kepala lutut dah. Pergi kepala lutut tu kira rukuk lah. Bila ingin meletakkan kedua tangan ke atas lutut dah. Sampai lutut. Nak letak tangan pada atas lutut tu. Kalau dia tak letak pun tak apalah, lebih kurang gitu. Tapi soh lagi lah. Tapi nak yang bunyinya cara kalau nak tahu tak kena letak tangan lah baru tahu tak. Baru tahu dia rokok atau tidak, cukup rokok atau tidak lah. Dan kalau sekiranya kedua tangannya sampai kepada lututnya tanpa membongkok, tak, maka tidaklah memadai. Tangan panjang dah. Siapa aku? Tangan je boleh sampai ke lutut tapi tidak bongkok, tak jadi lagi lah. Maka tidaklah memadai kerana bukanlah dinamakan rokok lagi dah. Dia kena bongkok juga lah. Jagalah tangan panjang dah lah. Dan tangan yang sedang menurut kebiasaan lah. Hak kita bicara ni tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang dah. Tapi patokannya, persandarannya sampai pada lutut lah dalam menentukan batas rokoknya. Batas sekurang-kurang rokok. Okey, syarat rokok ada dua perkara. Pertama, tamakninah. Ini syarat rokok dulu. Pertama, tamakninah dah. Yang ini berhenti dalam rokok sekira-kira setiap anggota tidak bergerak-gerak lagi sebelum bangkit iktidal. Tenang lah. Tenang dalam keadaan tenang. Tak gerak. Tidak memadai tamakninah itu dengan menambah tunduk dan batas yang diperintahkan dalam rokoknya. Jadi tidak kira siapa ke rokok tu lebih bawah dah. Kira betul-betul hak rokok dah. Dan duduk sendiri dia senyap gitu. Kedua, bahawa tidak ada keinginan pada saat itu melainkan untuk rokok ni. Bukan tak sengaja rokok ni, tapi sengaja nak rokok ni. Benda ni itulah automatik ya, kita ia masih orang tidur, kita sepak korang sampai tunduk tak sin lagi tu ni. Kerana itu kalau membongkok untuk melaksanakan sujud tilawah atau membunuh ular dah. Gitulah contohnya dah. Lalu sampai ke betul rokok lalu dijadikannya rokok. Maka rokok seperti itu tidaklah memadai dah. Tetapi wajib kembali berdiri. Barulah mulai tunduk rokok semula dah. Demikianlah pula yang disyaratkan dalam iktidal sujud, duduk antara dua sujud seperti akan dibicarakan kemudian. Semua perbuatan itu kena niat lah. Bukan secara tak sengaja dah. Rokok yang paling sempurna ialah dengan meratakan tulang belakang dah. Ini paling sempurna, bukannya bakal tak selalu dah. Maksudnya paling sempurna dah. Dia kena tulang belakang rata, nampak 90 darjah dah. Dan tulang leher sampai rata seperti hamparan dah. Nampak rata molek lah 90 darjah dah. Kena siku kata dah. Dan dengan mendirikan kedua betis dan paha. Ni paling sempurna dah. Memegang kedua lutut dengan tapak tangannya, pegang kepala lutut dah. Serta menggenggam kedua lutut. Cara betulnya bukan tak saja pegang kepala lutut dah. Cepat.
Dan menjarangkan jari kedua tangan. Dan menjarangkan jari kedua tangan yang dihadapkan ke arah kiblat. Jaga jari kedua tangan yang dihadapkan ke arah kiblat sambil mengucapkan takbir dan mengangkatkan kedua tangan ketika masih berdiri. Angkat dua tangan itu ketika masih berdiri ya. Jadi kita nak rokok tu kita angkat tangan dulu semakin diri, lepas tu baru rokok ni. Pada permulaan takbir lah. Maka apabila bertepatan dua tangan dengan kedua bahunya. Ni tidak ni nak. Ada tak? Nerokok lah. Pada permulaan takbir, maka apabila bertepatan dua tangan dengan kedua bahunya. Ya, akad tangan tu. Betul-betul dekat kedua bahu. Tengok lebih kurang gini. Lepas tu, dia bongkok lah. Membongkok kerana melakukan rokok. Dan bertakbir tetap diteruskan lah. Sampailah tetap dalam posisi rokok ni. Ikut fiqh ni. Untuk guru fiqh. Allahu Akbar ni kena sambung. Allahu Akbar. Sampai ke rokok ni. Okay, Allahu Akbar. Rokok ni. Ada tak lama ulama qiraat ni tak setuju mana dah. Tajwid tak kena dah. Tak apalah, yang penting kita kira fiqh ni lah. Bolehlah sampai ke rokok lah, sampai ke pergi kepala tu dah. Lepas tu agar tidak kosong dari sebahagian pekerjaan solatnya dari zikir. Jadi kita sebut nama tu supaya semaya penuh dengan zikir lah. Kita sebut Allahu Akbar baru pindah kira kosong dalam zikir lah. Tapi gitu lah, lebih kurang je dah. Lebih kurang dah. Dalil internet pun tak jelas juga ni dah. Nak pergi ke mahkamah ni pun kalau dalil tak jelas, tak boleh juga. Cumanya kaedah gitu je pakai. Lepas tu kita kena kira juga ada setengah orang nak tarik nafas lagi. Orang lelah, orang apa, orang tak cakap kan. Jadi bukanlah kita pergi ke mahkamah ni sampai ke orang tu nak nafas pun tak ada dah. Biaya lebih kurang lah kita kira. Allahu Akbar, dia yang nafas mata dah. Baca zikir lain dah. Bukan semua orang ni pernafasannya sama dah. Gitu dah. Seperti yang terangkan dahulu lah, dia suruh jangan kosong berzikir, tapi gitulah kita kira lebih kurang dah. Lebih kurang sebabnya ada masa perlu pernafasan. Kita ni manusia, jangan nak kira perobok dah. Ya, ada masa-masa kita nafas, nak turun nafas tenang sikit dah. Tambah ada penyakit lelah dah. Tapi janganlah terlalu lama sebagaimana terangkan dalam kitab Tuhfah. Jangan lama sangat kan duduk apa? Takbir tu ke. Tak apalah. Rokok pun tak boleh lama je sangat dah, lebih kurang dah. Di antara tarik tapi ada dalil-dalil pula tak. Dia selama rokok ni. Tak apalah kita bincang. Tapi yang pentingnya takbir tu tidak lama lah. Di antara dari kesempurnaan rokok bahawa dibaca dalamnya. Masa kita rokok ni sempurna. Kita baca apa? Oh, itu tu itu sini. Kita tengok ajaran ni. Okey, lepas tu kenyataannya. Tetapi jangan terlampau melanjutkan dia daripada 7 alif. Itu alif juga lah. Allah Akbar lama sangat ni. Cerita-cerita dan kita ajar Rumi ni. Allahu Akbar tu, Allahu Akbar tu jangan lebih daripada 7 harakat. Lebih kita kata dah. Ayat dia sebut ni. Jangan lebih daripada 7 alif lah. 7 alif ni lebih kurang 7 harakat. Lebih kurang dah. Ataupun 8 harakat gitulah dah. 1 alif, 2 harakat. 8 harakat. Jadi Allahu Akbar tu jangan lama doa juga dah. Jangan lama doa je. Gitulah lebih kurang dah. Okey, di antara dari kesempurnaan rokok bahawa dibaca dalamnya. Baca masa rokok tu, suruh sunat ni tak. Kita baca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Dia ada dalil yang ada lemah bahalah, ada kata hasan, ada kata dhaif lah. Inilah. Tapi kalau sebenarnya azim saja tak ada bihamdih ini, kuat lagi hadis lah. Kuat hadis yang lebih gagah, lebih kuat. Jadi kita nak baca sebenarnya azim saja pun boleh, sebenarnya azim bihamdih pun boleh. Dan molek kadang-kadang kalau kita kena buat sebenarnya azim sebab hadis dia lebih kuat dah. Dah. Dan yang lebih sempurna 11 kali. Dia kata 11 kali lebih sempurna dah. Imam Syafi'i dalam kitab ilmu kata 10 kali.
10 kali Subhanal Azim nah. Tapi Imam Syafi'i Subhanal Azim kitabnya bukan Subhanal Azim wa bihamdihi nah. Masa rokok tak apalah, kita boleh baca banyak mana pun tak apa lah. Dan seterusnya boleh 9 kali, 7 kali, 5 kali, 3 kali boleh lakukan lah. Lebih daripada 3 tu boleh. Dan bilangan terakhir ini ialah yang sekurang-kurangnya bacaan yang sempurna. 3 kali tu paling kurang yang sempurna dah. Okay, lepas tu dia kata tetapi kalau dibacanya hanya sekali sudahlah terlaksana yang sunat sekalipun hanya membaca subhanallah. Jadi sunat ni pada yang baca subhanallah tu cukup dah. Bahkan dalam mazhab kita tamakninah tu pada sekadar baca subhanallah ya. Itulah. Tapi kena ingatlah ada ulama lain mazhab Hambali ke apa, tamakninah bagi sini ia bukan sekadar subhanallah. Dia kena paling kurang 3 kali kot. Subhanallah, 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 subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. Itulah kadar kurang tamakninah. Bagi mazhab mereka lah. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita tahu bahawa kita kena jangan bergerak lah, jangan padan dengan subhanallah sungguh dah. Subhanallah sungguh. Kita biarlah cukup 3 kali baca baru kita bergerak lah. Biar kita senyap dalam keadaan rokok betul. Dalam keadaan tidak bergerak baru dah baca tu cukup 3 kali. Tu baru comel dah. Dan lebih baik bagi orang yang solat seorang diri pun dan bagi imam yang bersolat berjemaah yang hanya terbatas orangnya dari orang itu tolonglah orang itu ke itu je, maksudnya orang sama saja yang senang saja bahawa imamnya membaca dengan menambah lagi sesudah 3 kali membaca tasbih dengan membaca ni. Kalau makmum ni jenis orang tolong ada orang yang mahsur, maksudnya redha dah. Yang baca panjang lah, tak baca panjang pun reda. Macam kita bincang saat ni lah. Kalau pakak suka belakang, tak apalah nak baca panjang. Ni salah satu bacaan lah. Banyak bacaan ni. Salah satu bacaan yang panjang yang boleh baca ketika rokok. Contohnya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ni baca panjang. Molek baca ketika rokok. Dah. Tapi gitulah dengan syarat makmum tu orang tolong dah. Orang tu juga dah. Orang yang mana? Orang warga emah dah. Orang ya, orang tolong orang yang redha lah dengan baca itu, dia tidak query lah nah. Jadi maksudnya apa? Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepada mula aku rokok. Wa bika amantu, kepada mula aku beriman. Wa bika wa laka aslamtu, dan kepada mula aku menyerahkan diri. Kepada mu jua lah aku menyerahkan diri. Wa laka aslamtu dah. Khasyalaka sam'i, kepada mula aku menundukkan pendengaranku dah. Kepada mula aku menundukkan pendengaranku dah. Khasyak. Nah, tunduk pendengaranku, sam'i. Wa basari, penglihatanku. Mamukhi itu fikiranku je kata dah. Wa azmi tulaku. Wa asbi tatakku. Atak fikiranku terjemah ni nak. Wa azmi tulaku wa asbi tatakku dah. Wa sya'ri rambutku. Wa bashari kulitku dah. Dan apa yang dijejak oleh tumitku dah. Wa mastaqal bihi qadamina. Apa yang telah dijejak dipijak oleh tumitku dah. Kerana Tuhan seru sekali yang lillahi rabbil alamin, kerana Tuhan seru sekali alam. Moleklah maknanya comel. Kalau baca ketika rokok ni comel benar lah. Tapi syarat dia saat ni lah. Orang tak timbul masalah, orang biasa-biasa, orang yang jemaah tolong dah. Dia tidak, orang tak ada orang lorak lah. Tempat bukan orang musafir lah kita kata dah. Kalau masjid tu ramai orang musafir, ada orang ramai orang lorak, bolehlah baca panjang-panjang. Kerana bacaan yang seperti itu berdasarkan hadis lah. Ada hadis yang sahih kita baca ini lah. Diterangkan dalam kitab Majmu' Syarah Mahzab Imam Nawawi lah. Membaca tasbih 3 kali. Imam Nawawi ke ajar baca tasbih biasa. Subhanallah, 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 azim, subhanallah, azim. Rokok ni. Dan tambah dengan bacaan di atas. Adalah terafdal. Baca dulu subhanallah, azim, subhanallah, azim, baru baca Allahumma laka raka'tu dah. Dan sampai habis lah ni. Itu afdalnya.
Dan melebihi membaca tasbih dari 3 kali dengan meninggalkan doa di atas. Dah. Kalau kita baca tasbih 3 kali, tinggal doa ni, kau molek dah. Nah, molek ni baca tasbih 3 kali, lepas tu baru baca doa di atas. Okay, lepas tu dia kata, tetapi bagi imam yang makmumnya tidak tetap ni. Imamnya orang bukan orang tolak lah makmumnya kan. Dan mereka tidak senang dengan bacaan imam yang panjang lah. Bacaan rokok panjang imam ni. Maka imam janganlah melebihi dari 3 kali demi meringankan makmum. Dan kalau imam melebihi dari 3 kali, maka hukumnya makruh. Kalau siapa tu lah, siapa panjang benar dah. Siapa ke makmum tu rasa beban. Kalau tak ada beban, tak ada masalah dah. Dan disunatkan pula dalam rokok membaca seperti yang dibaca dalam sujud. Ada bacaan yang sama dah. Contohnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Tuhan kami, dan dengan mujimu ya Tuhan kami ampunilah aku. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini ada sahih dah. Cuma hadis riwayat tu dikatakan Aisyah cerita pada waktu malam lah. Tapi dia dengar Nabi baca ketika rokok ni dan sujud. Jadi bacaan ni boleh baca ketika rokok dan boleh baca ketika sujud. Dan tidak semestinya baca ketika tahajud malam lah. Baca sehari pun boleh. Baca ketika sembahyang biasa pun boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Gitulah. Nah. Subhanakallahumma ada Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sini tak ada Allahumma dah. Tahulah, tengok ingat. Tapi boleh bacalah ketika rokok dan sujud. Makruh membaca satu ayat dari ayat Quran ketika rokok. Dan demikian juga pada rukuk yang lainnya selain dari qiyam. Ada setengah tu untuk guru mana dah. Dah baca ayat Quran ketika sujud. Dah, tu karut dah. Sujud dan rokok ni tak boleh Nabi lagi baca Quran dah. Nabi lagi dah. Benda tu basic dah. Asah dah. Doa tak apa dah. Tapi baca ayat Quran ketika sujud ni tak boleh dah. Memang lagi dah makruh dah. Ambil lagi dah. Rabbana atina pun tak molek. Nah, kalau ketika sujud ni kecuali kita tambah sikit Allahumma rabbana ke ataupun Allahumma atina ke supaya lain daripada baca sujud baca memanglah niat tu boleh tapi takut serupa dengan Quran lah. Yang pentingnya masa tu tidak molek baca Quran ketika sujud. Kata kerana dilarang membaca Quran di dalamnya, demikianlah diterangkan kitab Tuhfah ni. Kitab Tuhfah ada hadis pun Nabi bilang kan. Kitab Tuhfah pun ada sebut gitu dah. Iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dah. Syekh Zarkashi pula. Syekh Zarkashi berkata yang dimakruhkan itu apabila dikosakkan membaca Quran. Syekh Zarkashi kata hanya makruh ni kalau niat membaca Quran. Kalau niat zikir ke doa tak apalah. Tapi gitulah, ada ulama kata tak boleh juga gitulah. Tapi kalau dikosakkan doa dan pujian maka tidaklah makruh. Itu pendapat Syekh Zarkashi dah. Makruh imam mana ni pelik ni. Soalnya apa sebab diwajibkan zikirullah dalam qiyam dan julus dan duduk dah. Kenapa diwajibkan menyebut zikrullah dalam qiyam dan duduk yang akhir? Dan tidak wajib membaca zikir dalam rokok dan sujud. Dah. Ini kita baca Ramin. Apa sebab diwajibkan zikrullah dalam qiyam dan julus yang akhir dan tiada diwajibkan sesuatu daripada zikir dalam rokok dan sujud? Hal itu tak wajib. Diwajibkan baca zikir pada qiyam dan duduk tasyahud akhir agar berbeza dengan berdiri dan duduk biasa. Ni dia tahiyat akhir tu kan wajib rukun. Baca dia pun rukun bukan sekadar duduk. Hal lain tu rukunnya perbuatan saja baca tak wajib.
rokok tu wajib dah. Rukun, tapi baca ayat tidak wajib, sunat saja dah. Sebab apa dia kata saat ni? Supaya agar berbeza dengan berdiri dan duduk biasa, dia kata dah. Berbeza dengan rokok dan sujud kerana tidak ada perbuatan lain yang menyampainya sehingga perlu menyerupainya sehingga perlu dibezakan. Rokok dan sujud ni gitulah dah. Tak ada benda perbuatan lain yang serupa dengan dia dah. Dan dikiaskan dengan rokok dan sujud ialah iktidal dan duduk antara dua sujud. Tidaklah wajib membaca zikir kerana kedua-dua perbuatan itu erat hubungannya dengan perbuatan yang terdahulu dan yang berikutnya yang sudah dapat dibezakan dengan perbuatan biasa. Ni hujah lah. Ni hujah ulama mazhab kita. Apa dah. Tak wajib lah ni. Sunahnya gitulah. Surah Nabi ni ada hak benda wajib, ada benda tidak wajib dah. Tak faham tu sekarang dah. Dan lagi dia iktidal. Dan lagi iktidal dan duduk antara sujud hanya merupakan alat, yang wasilah saja perantara bagi perbuatan yang lainnya, bukan yang dimaksudkan. Kita ni diri dah tak ada qiyam dah. Jadi rokok nak diri nak sampai ke sujud tu kena ada iktidal dulu sebagai perantara saja dah, bukan maksud sebenarnya. Okey, kita pergi pula kepada rukun yang ke-6 pula. Adalah rukun tak? Kita bincang panjang rukun ke-6. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.